Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 25/8/2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca bermula daripada ayat pertama sehingga ayat 5, insya-Allah. Di mana dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita tentang sikap seorang mukmin itu hendaklah sentiasa meletakkan di hadapan dia perintah Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahului Allah, maknanya jangan buat undang-undang sendiri, jangan ikut hukum Allah. Kemudian ayat yang kedua, Allah peringatkan kepada kita adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara peraturan, jangan angkat suara depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan ujian Allah kepada orang yang beriman pada masa dia dan pada zaman kita hari ini. Kemudian Allah tegur sikap sebahagian daripada masyarakat Islam pada waktu itu yang tidak beretika. Pergi panggil Nabi, suruh keluar. Kita kata itu salah. Salah zaman itu. Mari zaman kita ni ada pula hak mengaku. Dia pergi Madinah, Nabi keluar dari kubur, salah dengan dia. Lagi berat. Macam-macam benda berat lah. Orang Badui dulu dia panggil je, ni keluar kubur ni. Allahu Akbar. Yang teruk lagi, dia dakwa Nabi mari ke kampung dia, mari ke masjid, mari ke kawasan dia. Kita kata itu lagi berat. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1136. 1136. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
Ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Balik kepada ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya ayyuhallazina amanu. Ingat, dalam surah ni berapa kali ya? 5 kali. Ini ya ayyuhallazina amanu yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman. Tulis. Kata Syekh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat ni, dia kata, iza sami'tallaha yaqul, bila kamu dengar Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, mana-mana ayat aja dalam Quran, wahai orang yang beriman, far'iha sam'ak, buka telingamu, dengar baik-baik. Fa innahu khairun ya'muru bihi, karena di sana adanya perkara kebaikan yang Allah nak perintahkan pada kamu. Au syarrun yanha anhu, ataupun benda tak baik yang Allah nak larang. Ini dua. Ini kata-kata masyhur daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Asar ini rawah Ibnu Abi Hatim fi tafsir wa Abu Nu'aim fil Hilya wa sahha isnadahu Ahmad Syakir fi Umdatit Tafsir. Mana kata-kata Ibn Mas'ud ini sahih. Baik para jemaah sekalian, Allah peringatkan kepada kita bermula dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, janganlah kamu memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok cerita kisah. Kisah dia panggil sabab nuzul. Kenapa turun ayat ini? An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu qadima rakbun min Bani Tamim ala Nabi. Telah datang rombongan, rakbun ni lebih kurang dalam 10 orang ataupun lebih, belah-belah orang daripada Bani Tamim, mari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi. Maka Abu Bakar mencadangkan supaya melantik ketua mereka. Siapa dia? Faqala Abu Bakar amiril qaqa. Tulis nama payah ni. Al-qaqa. Qa'ain qah ali ain. Qaqa bin Ma'bad bin Zurarah. Lantik dia ni lah jadi ketua. Qala Umar tak setuju. Umar ada calon lain. Qal bal amiril Aqra bin Habis. Lantik dia ni Aqra bin Habis. Pelik-pelik dia Bani Tamim, nama-nama. Hak ni nama Aqra, hak ni nama Qaqa. Nama dia pelik. Dia ada bani-bani kabilah tu nama pelik. Qala Abu Bakar ma aratta illa khilafi. Umar, mu ni gak Allah, kalau aku cadai hak lain, mu cadai hak lain. Suka sangat menyalahi pandangan saya. Qala Umar ma aradtu khilafak. Umar kata, aku bukan nak menyalahi, tapi ini calon yang aku rasa lebih layak. Fatama raya, berlawan dua tu.
dua sahabat besar ni, hatta taf'at aswatuhuma, sehingga terangkat suara. Biasalah bila berlawan tu suara naik sikit. Fa nazala fi dzalik, turunlah ayat Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina lillahi wa rasulih, sampai ke akhir ayat. Cerita ini rawahul Bukhari. Mana jelas orang besar kena tegur. Sebab apa? Kalau tegur orang kampung, kita kata orang kampung. Ini kita tegur orang besar, jangan buat benda macam ni. Apa dia maksud la tuqaddimu bayna yadillah ini? Ya ayyuhallazina amanu la ta'jalu biqaulin. Mu jangan gopoh duk keluar pandangan tu pandangan ni. Tunggu Allah Taala perintah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluarkan perintah. Sesama masalah, tak payah Abu Bakar, tak payah Umar. Fakunu tab'an lima ya'murani bih. Biarlah kamu jadi pengikut kepada arahan Allah, pengikut kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan gopoh. Maksud dia apa? Tanda. Qala Ibnu Juzai, jin zaya, qala Ibnu Juzai rahimahullah, maksud ayat ini la tuqaddimu bayna lillah, ada tiga pandangan. Yang pertama, la tatakallamu bi amrin. Mu jangan bercakap sebelum Nabi bercakap. Jangan putuskan pandangan, dengar hak Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi suruh cakap, Nabi minta pandangan, cakaplah. Satu. Yang kedua, la tuqaddimul wulah bi mahdarihi. Mu jangan letak orang lain. Nabi ada, pergi mulia ke orang lain. Jangan. Kita kena muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang ketiga, la tataqaddamu baina yadihi idza masya. Kalau Nabi berjalan, mu jangan duduk depan dia. Dia dulu. Ini di antara pandangan ulama. Maka disimpulkan oleh Imamul Qurtubi rahimahullah, dia kata la tuqaddimu qawlan wala fi'lan. Mu jangan mendahului Allah dengan Rasulnya, perkataan ke, perbuatan ke, pandangan ke, dalam perkara dunia ke, perkara agama, jangan. Tunggu Allah Ta'ala dulu. Ini kesimpulan daripada Qurtubi. Maka disimpulkan bahawa semua perkara jangan berjalan depan dia, jangan utamakan orang lain depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mengeluarkan pandangan kalau dia bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman kita ini macam-macam lah dia punya perangai. Nah, hak kita kata ni hadis Nabi ni, tak apa sesuai tu. Hak sesuainya undang-undang lukrek. Baru tahu. Kita tahulah bahawa orang ni mendahului lukrek daripada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik. Kita jangan berani dalam masalah undang-undang, masalah peraturan, tidak. Itu yang dikatakan sunnah. Banyak ayat Quran lah yang menyebut tentang kewajipan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, tuan-tuan tandalah, saya nak ringkaskan masa. Surah An-Nisa ayat 65, An-Nisa ayat 65, Surah An-Nur ayat 51. Ini ayat yang menjadi kewajipan kepada kita utamakan sunnah daripada pandangan lain. Hadis wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa dia tak suka, tak sudi, tak selesa dengan sunnah yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan daripada pengikut aku yang setia. Hadis ini rawahul Bukhari. Maka para jemaah sekalian, kita dalam ayat ini Allah kata apa? Wattaqullah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, ikut perintah, ikut jauhi larangan. Itu makna takwa. Takwa itu makna ikut perintah, menjauhi larangan. Hadza huwa taqwa. Wattaqullah ay wattakhidhu bainakum, ambillah di antara kamu dengan Allah, dengan azab Allah, dengan kemurkaan Allah Taala itu tembok dinding.
Apa dia tembok? Iaitulah kita ikut arahan, tinggal larangan, itu dia panggil tembok. Hak Tuhan tak suruh jangan dibuat. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah Ta'ala mendengar segala apa yang kamu kata, yang kamu ucap, yang kamu tulis, termasuklah yang kamu tulis, yang kamu share. Setuju tak setuju dengan undang-undang Allah? Kalau tak setuju, parak. Kalau setuju, Tuhan tahu. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui niat kamu, apa yang terkandung dalam hati kamu. Kesimpulan ayat ini, sebagaimana yang diputuskan oleh Al-Imam Syangqiti dalam Adwa'ul Bayan, dia kata hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini atfihat tasrih, jelas larangan daripada mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, termasuklah dalam perkara perundang-undang peraturan hidup. Kita kata ini undang-undang Allah, ini undang-undang orang putih. Kita tolak hak Tuhan, ambil orang putih. Itu bahaya. Allah kata haram, kita kata halal. Allah kata halal, kita kata haram. Bahaya. Maka ingat baik-baik, tidak ada agama kecuali apa yang disyaratkan oleh Allah. Tidak ada peraturan kecuali apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar baik-baiklah kita, supaya kita tidak gugur, amalan kita selamat. Jangan dibuat benda yang tidak diizinkan oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni banyak orang berani lawan. Kita kata ini menyalahi sunnah, tak apa, orang buat belaka dah. Ramai orang buat. Dia bawa lah contoh ulama tu, contoh orang tu, contoh orang ni. Kalau dia contoh tu bukan musyarri', yang tasyriknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tu dia boleh buat keluar pandangan dia, kita boleh terima, boleh tak terima. Bukan satu pandangan yang maksum. Yang ini satu benda yang cukup berbahaya. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Adab dengan Nabi. Tulis. Ayat yang kedua ni adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara cakap kamu melebihi suara cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kamu menyaringkan suara semasa menghadapkan cakap kepadanya, kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa menghadapkan cakap kepada setengah yang lain. Kita jangan buat kita buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan buat macam kita buat dengan kawan-kawan kita. Tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Larangannya demikian supaya amal-amal kamu tidak terhapus pahalanya, tidak gugur pahalanya, sedang kamu tidak menyedari. Jadi ayat ini peringatan besar kepada para sahabat dan juga kepada kita semua para pengikut umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini tadi kita ada sebut sebab turun ayat tadi kan. Sebab turun ayat an Abi Mulaikah kanal khairani an yahlika. Dua orang sahabat yang hebat hampir binasa. Siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Kerana mereka bincang tentang nak lantik siapa ketua kepada Bani Tamim. Maka turun ayat Quran larang daripada mengangkat suara. Bila turun ayat Quran ini, jangan angkat suara lebih pada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada cerita. Kisah ini sedih. Tanda pelajar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais. Seorang sahabat nama dia Thabit
dengan Sabit bin Qais. Kenal nama dia? Nama apa? Sabit bin Qais. Tak nampak di masjid. Agak-agaknya Sabit ni gimana Nabi ni peka. Kerana itu sunnah imam dengan anak-anak semua. Lepas pada kita bagi salam, imam dia kena berpaling ke belakang. Setengah imam ni dia tengok ke kiblat daripada awal solat sampai ke sudah. Itu menyalahi sunnah. Yang sunnahnya kita kena pusing ke belakang, tengok makmum. Bila Nabi tengok, dia kata aku tak nampak Sabit bin Qais. Mana dia? Bila Nabi tanya, faqala rajulun, seorang laki-laki jawab, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmahu. Saya pergi cari siasat, saya maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kenal rumah Sabit. Sahabat ni pun pergi cari Sabit. Fa'atahu, dia pergi rumah dia jumpa Sabit ni sedang duduk di rumah dia, munakkisan ra'sahu, tunduk kepala, menangis. Allahu akbar. Faqala ma sya'nuk Sabit, kenapa ni tunduk menangis, kenapa, sakit ke? Qala syarr, aku telah melakukan keburukan, benda tak baik. Apa dia awak ni? Kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi. Sabit ni suara dia kuat, orang panggil suara jahur, orang suara lantang. Mana kalau dia cakap tu suara dia kuat, ada setengah ni suara lembek, Sabit kuat. Jadi dia kata, aku bimbang, takut gugur pahala aku, tak ada pahala dalam aku ni jadi ahli neraka dah lah. Na'udzubillah. Sahabat yang dapat maklumat itu terus pergi lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Sabit duk menangis tu, dia takut gugur amalan sebab ayat ni lah. Faqala Musa bin Anas, kata Musa bin Anas, faraja'al marratal akhirah bi bisyaratin azimah. Nabi kata, la, Sabit ni bukan angkat suara kerana berlain, tapi memang suara dijahuri, suara dia kuat. Habis mau bagi tahu dia, innaka lasta min ahli nar walakin min ahli jannah ya Rabb. Nabi kata, mau bagi tahu kepada dia bukan ahli neraka, bahkan dia ahli syurga. Subhanallah. Jadi Sabit sedih dapat khabar gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ni ahli syurga. Allahu akbar. Mulianya para sahabat. Orang lain tak boleh buat. Nak jamin syurga tak boleh. Nabi dia ada wahyu daripada Allah memberi jaminan bahawa Sabit ni salah seorang daripada sahabat yang diberi maklumkan dia ni ahli syurga waktu hidup lagi. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Jadi hadis ni jelas. Tak boleh kita angkat suara tahu, tak boleh. Jadi Sabit selesailah masalah Sabit. Sekarang ni kita balik kepada masalah kita hari ni. Nabi kata apa? Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Mu jangan kuat suara panggil Nabi sebagaimana kamu panggil sebahagian daripada kamu. Jangan panggil ya Muhammad, jangan. Habis kalau nak jumpa dengan Nabi cakap apa? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Itu pun bisautin munkhafidin, dengan suara yang rendah, suara yang perlahan, ma'a ta'zim wa ijlal, dengan penghormatan yang layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan panggil kuat-kuat. Baiklah. Kata di Ibnu Al-Jauzi, dia kata dalam ayat ini, wala tajharu lahu bil qaul, kamu jangan kuatkan suara. Dia kata apa? Dua pandangan sini. Annal jahra bis saut, ketika kita bercakap tu jangan kuat suara depan Nabi. Satu. Yang kedua, la tad'uhu bismihi, mu jangan panggil dia dengan nama dia. Ya Muhammad, la, kena panggil ya Rasulullah,
panggil dengan jawatan dia, ya Nabi ya Allah. Baru betul. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Allah. Baik. Jadi arahan ini jelas kepada kita para jemaah sekalian, beradablah dengan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kita bimbangnya takut gugur amalan sedangkan kita tak perasan. Yang kita bimbang apa dia? Gugur amalan kita, kita tak perasan, tak tahu. Kita ingat kebiasa-biasa je, tapi dia telah melakukan satu perbuatan yang cukup berbahaya. Cukup apa? Cukup berbahaya. Sebab apa cukup berbahaya? Sebab gugur amalan tanpa kita sedar, kerana perbuatan kita yang tidak baik. Baik para jemaah sekalian, itulah antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Gugur amalan dalam keadaan kamu tak tahu. Wa an Abi Hurairah, tanda hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha ma fiha. Ada orang yang bercakap dengan satu ucapan, dia tak tahu kesan daripada ucapan itu. Yahwi biha fin nari ab'ada minal mashbai ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia akan dicampur ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dengan barat. Ini cukup berbahaya. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Kita bimbang hari ni. Cakap. Jadi di antara perkara yang berbahayanya, di antara perkara yang berbahaya. Apa dia perkara berbahaya? Iaitu ni, orang-orang yang duk buat pujian-pujian yang melampau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hati-hati kita. Hati-hati kita, jangan mudah-mudah apa? Jangan bermudah kita dengan perkataan-perkataan itu. Nabi dia ada cara dia. Kita boleh puji Nabi, kita memang kena puji pun Nabi sallallahu, tapi jangan lebih. Karena itu Nabi kita larang, la tatruni kama atratin nasara bin Maryam. Kamu jangan puji aku melampau-lampau sebagaimana yang dibuat oleh puak-puak Nasara kepada Ibnu Maryam. Baiklah para jemaah sekalian, hati-hatilah kita dengan apa? Dengan perbuatan kita tu. Kadang-kadang kita terpengaruh. Ini nasyid-nasyid ni. Ada setengah tu melampau sangat. Duk ya Rasulullah aghithna. Aghithna mana kita minta terus direct dengan Nabi, sedangkan kita kena minta dengan Allah Azza wa Jalla setelah Nabi kita wafat. Berhati-hatilah. Bila ada ulama larang, itu maknanya itu dalam perhatian dah. Jangan setengah orang ni allergic sangat. Bila kita tegur, dia kata ni kumpulan nak mengkafirkan orang, nak mensyirikkan orang. Kita kata perbuatan itu ada masalah. Kerana itu dalam buku ni, dalam buku adab ziarah Madinah ni, ada beberapa adab yang kita letak di sini. Saya ambil daripada tulisan daripada ulama kita. Dia kata adab ziarah Madinah. Kita buat satu bab dalam buku ni supaya kita beretika dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat benda yang pelik. Yang saya rasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ada ziarah Madinah dalam buku kita ni, dalam buku Madinah ni, tuan-tuan ambil. Yang kita rasa malu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini, bila mari nak pergi ziarah Nabi, duk intai-intai dalam pagar Raudhah. Lepas tu pula ni kakah ni. Dia panggil kakah ni, alak ni. Buat live tu. Assalamualaikum Rasulullah, tangan duk begini. Ini masalah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, nak tanya secara baik. Kalau kita pergi, Nabi ada depan tu, buat ke perangai lagi ni? Buat perangai duduk sengih, main bawa kamera ni. Malu kita. Jadi kita beretika, beradablah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Jangan bermudah-mudah. Jadi kita jangan mudah. Sebab itu semalam kita ada buku sehari dalam hidup Nabi tu.
sallallahu alaihi wasallam. Ini panduan yang besar. Panduan yang besar supaya para jemaah sekalian, kita nak tengok akhlak Nabi, adab Nabi. Kita belajar daripada maklumat-maklumat yang jelas, yang sahih, supaya kita berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia hidup, para sahabatnya, waktu Nabi wafat, bagaimana cara kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dibimbangi sebab apa? Takut gugur amalan kita dengan cara yang tersebut. Baik, ini kitab yang kita sebut, apa nama, sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok. Nak tengok kelebihan Nabi mengatasi para anbiya yang lain, ada kitab kita ni, nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teruskan pengajian kita melalui ayat yang ketiga. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik, waktu Nabi hidup, waktu Nabi wafat, jangan duduk bertempik, duduk dekat makam Nabi, duduk yoya telak. Mari duduk selfie depan Nabi. Malu kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat perangai tak senonoh macam ni. Jadi orang yang apa ni, merendahkan suara, beradab depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Mereka lah orang-orang yang telah dibersihkan oleh Allah akan hati mereka untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Jadi ini kata ulama tafsir, ai innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Orang yang beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala uji mereka bila depan Nabi dia tak bercakap kuat, dia ikut arahan. Bukan setakat tu saja, ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kadang-kadang orang panggil tak seimbang. Ada satu kumpulan ni, Masya Allah, puak-puak dia lepas maya subuh di Mekah, hari haji, bawa kitab Syama'ilun Nabi. Kitab Syama'ilun Nabi, kitab tentang Nabi. Tak apalah, sepatutnya musim haji ni kita baca bab haji lah. Nak ajar kepada jemaah kita ni tahu ini boleh buat, ini tak boleh buat. Dan dia berminat dengan Syama'il lah kan? Itu tanda sayang ke Nabi SAW. Yang peliknya, lepas Syama'ilun Nabi, sudah Syama'il, gimana pula? Tak ada dah buat dia. Habis mengaji Syama'il, berkepur duduk isap okok dia, duduk mengganggu orang lain di mana? Duduk di lobi hotel. Kita kata Masya Allah, itu keadaan yang kita belajar. Merokok ni benda tu haram. Satu. Yang kedua, mengganggu orang lain. Orang lain yang tak merokok ni. Dengan mudahlah haji tu mesti orang batuk-batuk. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Marilah kita beradab dengan Nabi dengan adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk buat reka adab sendiri, jangan. Baiklah. Kenapa? Sebab apa kita tak berani? Kenapa? Sebab dia boleh menggugurkan, kan? Allah Taala uji hati kita, sayang tak sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menyayangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oi, saya sayang sungguh ke Nabi. Semua benda saya ni ada logo capa belaka. Dengan ni logo capa ni. Nah, ni kata tanda sayang. Pegang apa ni? Tasbih, baju, serban semua ada logo capa belaka. Tapi hak kita ajar sunnah Nabi tak nak ikut. Kita kata apa sayangnya? Sayang ke logo? La. Itu sayang main-main nama dia tu. Bukan sayang sungguh. Orang saya sungguh orang yang ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mari beradab dengan Nabi, Allah Taala bersihkan hati mereka.
Allah Ta'ala bersihkan hati mereka. Oh, sayang ke Nabi ni. Habis masjid kita pergi bergendang puji Nabi. Kita kata lah, Nabi tak pernah hajar puji-puji lebih daripada apa yang sepatutnya. Naam. Baiklah. Allah Ta'ala uji mereka dengan hati yang begitu baik. Seorang sahabat nama dia Al-Miswar bin Makhramah. Tulis Al-Miswar bin Makhramah wa Marwan ibnul Hakam. Dia kata, aku duk perhati tengok sewaktu Nabi berada di Hudaibiyah. Qala Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, salah seorang daripada rombongan ketua yang mari nak berunding dengan Nabi di Hudaibiyah. Nama dia Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dia kata apa? Bila dia bagi jumpa Nabi, lepas tu dia balik ke Quraisy. Dia kata, ai qaum, wahai puak Quraisy, aku pernah pergi jumpa raja-raja. Aku pergi jumpa Kaisar, aku pergi jumpa Raja Rum, Kisra, Raja Parsi, Najasyi, Raja Habsyah. Wallahi, aku tak pernah tengok seorang raja yang dibesarkan, yang dimuliakan oleh pengikut dia lebih daripada sahabat Nabi memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin. Kalau Nabi ludah pun orang akan ambil dia punya ludah Nabi. Wa iza amarhum ibtadaru, bila Nabi perintahkan semua sahabat ikut. Wa iza tawaddaa, bila Nabi kita ambil wuduk, semua tak ada air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naknya wa iza takallama, bila dia bercakap, khafadu aswatahum indahu, sahabat-sahabat mari bercakap perlahan je depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi nazar, tak ada orang duk tengok muka Nabi, semuanya tunduk menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'ziman lahu, kerana menghormati Nabi sallallahu. Jadi cerita ini dinukil oleh Bukhari. Ketua wakil Quraisy menceritakan kepada Quraisy tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap para sahabat dengan Nabi. Habis kita sekarang ni tak boleh ke kita pergi tempat Nabi, kita pergi gosok-gosok, kita kata tak ada gosok dah. Kalau hak Nabi, hak fizikal Nabi, semuanya berkat. Ni orang pergi Madinah hari ni, dia bawa pergi Telaga Izik nama dia. Habis pakak pergi duduk cebok air situ. Air tu air pahit dah, hak Nabi dah tak ada lama, 1400 tahun dulu lagi sudah tidak ada dah. Itu air pahit hak baru keluar daripada tanah. Jadi jangan hati-hatilah kita ni, jangan lebih-lebih sangat. Nak pergi tengok tempat sejarah, naam. Ini buku-buku yang saya tulis ni semua tempat sejarah. Sama ada buku Mekah, sejarah Mekah, buku Madinah, sejarah Madinah. Ni kita tengah duduk usahakan tulis, dia panggil panduan ziarah Mekah dengan Madinah. Senang, tuan-tuan duduk atas bah ya. Sekarang ni kita berada di Jabal Uhud, buka Uhud, apa fakta bila berlaku perangan. Nak panjang kena buku Madinah. Nak rekas atas bah je boleh je. Ini insya-Allah buku kecil ni tak lama lagi akan keluar. Baik. Seorang sahabat nama dia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dengar hadis ni. Maka ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku masuk Islam, tak ada lagi orang yang aku sayang lebih daripada aku sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi ainayya minhu, tak ada orang yang lebih aku hormati lebih daripada Nabi. Sampai mereka, wa ma kuntu utiku an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu, aku tak mampu nak berdepan dengan muka dia tengok, tak boleh. Mana dia duduk depan Nabi, dia tunduk, ya hormat. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu, kalau musuh aku sifat ke muka Nabi daripada rambut hujung kaki, aku tak mampu. Li'anni lam akun amla'u ainayya minhu, kerana mata aku tak pernah bertentang, aku duduk depan dia, aku tunduk ya. Ini hadis ni sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi para jemaah, itulah sifat sahabat beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mari sifat kita hari ni, pergi nak jumpa Nabi duduk sengih-sengih, kau duduk main selfie, ambil gambar, live itu, kita kata jangan buat perangai tak senonoh depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ya. Orang kampung pun buat, pendakwah pun buat,
hak selebriti lagilah buat. Biar ada etika, biar ada adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat keempat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang yang memanggilmu dari luar bilik. Orang mari dekat rumah Nabi, dekat bilik Nabi hujurat, dia panggil-panggil, ya Muhammad, keluar kita nak jumpa. Kebanyakan mereka tidak mengerti adab dan tata tertib. Orang kampung, orang badui, dan orang mari daripada, tengok nota di bawah, mereka itu ialah beberapa orang dari kalangan orang-orang Arab badui, penduduk desa yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Perihal mereka akan diterangkan dalam ayat 14 nanti insya-Allah. Jadi kita tunggu penjelasannya di ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-14. Baik, al-munasabah. Munasabah dengan ayat yang sebelum. Orang yang panggil Nabi di sebalik bilik dengan angkat suara itu adalah merupakan orang yang kurang adab. Sedangkan Allah Ta'ala perintah menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila orang ini tidak beradab, Allah kata annahum la yaqilun, maknanya orang yang tidak reti etika. Artinya janganlah orang yang pandai, yang tahu pergi buat juga perangai. Orang kampung badui tak tahu, la yaqilun. Tapi bila orang mari hok pandai juga jadi orang yang tidak berakal juga, ini yang kita masalah. Pergi depan kubur Nabi, ini pun kawalan Arab Saudi ni jaga kuat. Kalau tidaknya bergendang depan kubur Nabi ni, geng-geng kaki gendang dalam masjid ni, boleh jadi hidup bergendang depan kubur Nabi ni. Di hotel buat, depan kubur dia tak beranilah. Tapi Allah kata ini aktsaruhum, kebanyakan mereka. Kenapa dia kata kebanyakan? Tengok ulama tafsir kata di An-Naisaburi, Allah Ta'ala kata aktsaruhum la ya'qilun fa imma li anna al-aktsar uqima maqamal kull. Jadi ramai tu kira semualah. Mana ramai di kalangan orang yang mari panggil belakang rumah Nabi ni orang yang kurang tak apa cerdik dari sudut tindakannya. Jadi dia li anna minhum lam yaqsad, bukan mereka tu tidak mahu beradab dengan Nabi, tapi mereka tu kasar. Dia punya gaya hidup dia tu kasar. Maka sebab itulah Tuhan kata la yaqilun. Orang ni tak reti adab. Jadi kalau kita yang reti adab ni, Allahu akbar. Maksud akal di sini tulis la yaqilun, tidak berakal di sini dengan mana tidak mengerti. Dia panggil al-aqluna aqlur rusdi. Akal tu ada dua. Satu dia panggil akal akal bijak, cerdik, pandai buat tindakan. Satu lagi dia panggil aqlut taklif, akal taklif. Maknanya orang ni akil balik, ada akal. Taklif kalau tidak jadi makna lain. Tapi akal cerdik, mana tindakan kita tu bijak. Orang ni tak bijak dalam tindakan. Aqlur rusdi, akal bijak ni lawan dia safah. Lawan dia safah, mana tak cerdik. Aqlut taklif, lawan dia junun, gila. Maknanya orang gila yang tak ada akal, yang dikira taklif. Tapi orang ni ada akal tapi tak apa cerdik, orang ni tak. Orang ni dosa kalau dia buat. Tapi kalau orang gila tak berdosa. Jadi akal tu ada dua. Aqlut taklif, lawan dia dengan junun, gila. Aqlur rusdi, lawan dia safih, bodoh, tak apa cerdik. Na'udzubillah lah kita. Jangan jadi orang yang tidak berakal, duduk depan kubur Nabi, duduk bertempik, duduk main berselfie, duduk main ambil gambar, duduk main buat perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita kata ini juga satu orang yang aqlur rusdi la yaqilun, na'udzubillah min ghadabillah. Baiklah, Allah kata apa? Ayat yang terakhir dalam ayat kita ni, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum
wallahu ghafurur rahim. Dan kalaulah mereka bersabar menunggu sehingga engkau keluar menemui mereka. Manakala dia sabar, Nabi keluar, Nabi akan keluar. Nabi bukan berjenis duduk berkurung dalam rumah. Dia masuk dalam rumah, dia rehat kejap, betul, dia keluar balik. Waktu solat Nabi keluar, waktu duha dia keluar. Mu tunggulah sekejap. Tentulah cara yang demikian lebih baik bagi mereka. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita di sini, sabar, tunggu sehingga Nabi kita keluar. Dan kita sekarang ni kena ingatlah, kadang-kadang bila kita pergi jumpa tok-tok guru, kena tanya, kalau kata ni waktu dia qailulah ni, waktu dia rehat tengah hari, jangan suruh kejut. Oh, saya sibuk ni, kenapa suruh semari masa ni? Tunggu. Bila anak dia tanya, bila dia bangun? Nantilah dekat zuhur nanti, bangunlah tu. Tunggu orang mai zuhur. Kalau dia tengah hari, contohnya asar. Jadi kita kena ada etika lah, kena ada adab. Tapi jangan buatkan guru-guru kita penghormatan dia macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ada lagi ulama-ulama kita yang tegas. Dia tengok orang nak tunduk cium dia tarik tangan. Dia katalah al-hina'u lillah, kita tunduk-tunduk ni kepada Allah. Jangan duk tunduk pada manusia. Ini merangkak lagi, ajar anak-anak murid mari merangkak nak jumpa tok guru. Ini semua ni mengajar ketaksuban yang bermasalah di akhirnya. Baik para jemaah sekalian, supaya tidak panjang, kita pergi kepada al-fawaidil khamsah, 5 faedah yang patutnya baik. Di akhir ayat Tuhan kata apa? Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Hak mana tersalah minta maaf lah. Istighfar dengan Allah Ta'ala, minta ampun, Allah Ta'ala pemaaf. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid, faedah yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, kamu jangan mendahului Allah dengan Rasul. Mutadamminun lil adab ma'allah. Ayat ini mengandungi adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati Allah, menghormati Nabi dengan cara mana? Dengan cara kita ikut arahan Allah. Kalau mana Tuhan kata halal, kita halalkan. Yang mana Tuhan kata haram, kita haramkan. Jangan hak Tuhan kata halal kita pergi haram pula, yang haram kita halalkan pula. La. Hak Tuhan tak kata kita kata. Dengan Nabi sama juga. Karena itu kita kena menghormati disiplin ilmu. Ulama hadis kata hadis ni palsu. Mari orang kamu dia ni palsu pun hadis juga. Sebab itulah saya buat analogi tak apa cerdik mana. Analogi dianya, kita kata tuan-tuan jangan buat gigi palsu tu ni, hadis palsu sama dengan gigi palsu. Gigi palsu comel. Kalau tidak rongok, orang panggil rongok ni maknanya tak ada gigi. Ni pakai gigi comel senyum. Tapi hadis palsu lah, menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bahaya. Maka yang kita naknya menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak belajar hadis, kita cari yang sahih, yang jelas, dan kita buatlah amalan-amalan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku dah kita usahakan. Ni kitab Perisai Muslim ni. Kijah apa Perisai Muslim ni? Nak ajar kepada jemaah supaya beramal dengan zikir-zikir yang maksur yang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, usaha dakwah tim media Abu Anas ni, kita dah ada admin kita buat, dipanggil TikTok. Orang muda-muda suka main TikTok lah kan. Ada channel khas untuk video pendek. Tujuannya kita nak ambil doa-doa yang maksud daripada Nabi, doa ketika ziarah orang sakit, ziarah orang mati, kita nak keluar rumah. Jadi kita buat video-video pendek ni supaya para jemaah ikut apa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam link yang telah diberikan, supaya kita ambil peluang bila kita nak baca ni bacaan dia. Dalam kitab Perisai Muslim ni macam-macam. Kita nampak ni orang suka warna-warni, buat warna-warni pula. Nak suruhnya kempen supaya sunnah Nabi itu dihayati dan dipelajari bila-bila masa saja, supaya para jemaah boleh beramal dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu cari yang pelik-pelik, sudah ada yang sahih depan mata kita. Alhamdulillah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman,
jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab. Nama dia Ahkamul Quran li Syekh Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi, ada alif lam. Ibnu Al-Arabi, dia ada kitab nama dia Ahkamul Quran. Dia kata apa? Saya kut nama ni sebab takut salah faham. Dia kata istadalla bihil ulama buat dalil dengan ayat ini alal man'i min raf'i sauti bihadrati qabrihi syarif. Ayat ini larang, ulama kata larangan juga kita pergi angkat suara dekat dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ketika membaca hadis Nabi jangan baca dengan bertempik-tempik, baca dengan adab. Li'anna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayyan. Menghormati Nabi waktu sudah Nabi wafat sama dengan kita hormat waktu dia hidup. Ini penting sekali ni. Wa kalamuhul ma'sur, kata-kata ucapan Nabi sallallahu alaihi yang sahih lepas daripada Nabi kita wafat macam kita dengar waktu Nabi kita hidup. Fa idza quri'a, apabila dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena dengar. Dalam majlis-majlis tetap mengajar hadis, dengar. Ndak hari ni puak-puak admin kita ni nakal ni. Dia bawa hadis Nabi toten dengan muzik. Duk ikut ke mazhab TikTok ni, dia muzik saja. Boleh je kita tutup muzik pun, jangan buat perangai kita ni. Tak, baca hadis Nabi. Hadis motivasi dia panggil. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil diiringi dengan muzik-muzik, sedangkan muzik tu benda khilaf. Ramai orang, ada ulama kata haram, ada kata harus. Kita ambil lah, kita beradab dengan Nabi, jangan duk main. Kadang-kadang ni buat doa dalam video dengan muzik. Kita kata kenapa? Benda yang tak ada kita ambah tu kenapa? Jangan main. Jadi beradab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab yang cukup baik. Kita semua kita sayang ke Nabi, tapi jangan hulu daripada duduk main benda-benda replika, benda-benda peninggalan Nabi, buat gambar apa pakai gosok lah. Yang ketiga, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, orang yang panggil Nabi dari balik dinding dia tu, ulama kata dalil ayat ini menjadi dalil manusia ni mesti bersifat tawaduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita pergi dekat kubur Nabi pun jangan duduk angkat suara, duduk sengih-sengih, duduk main macam-macam lah. Kalau Nabi ada depan, kita tak akan buat benda tu, tak akan buat. Jadi jangan berhati-hati. Jadi ada ini ta'dibun lahum. Allah Ta'ala ajar kepada orang yang nak pergi jumpa dengan Nabi, nak pergi ziarah Nabi, biarlah adab kita dengan mahasinul akhlak, hilangkan adab-adab jahiliah zaman dulu, jangan buat benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok dalam buku Madinah ni, saya sudah letak di sini ada 14 adab ziarah Madinah, ada 15 perkara. Adab ziarah Madinah 15 perkara yang kita nak beri nasihat kepada orang. Setengah orang ni tak boleh, Nabi ni boleh buat apa saja. Tak. Kita ada adab, ada etika dia yang perlu kita kena hayati. Yang keempat, tanda. Yang keempat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dibimbangi gugur amalan kita. Maka di sini para ulama mengatakan wa yadullu ala anna fi ba'd at-tasabbu wa su'il adab, ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang boleh menggugurkan amalan. Ini cukup berbahaya kita. Perbuatan kita boleh menggugurkan amalan tanpa kita sedar. Jadi kita kena hati-hatilah, benda-benda yang dilarang jangan buat. Hak Nabi kita larang jangan buat. Jangan duk reka benda yang Nabi kita tidak ajar. Maka hazaral mu'minin, Allah Ta'ala bagi amaran kepada orang mukmin, jangan sekali-kali kamu buat perbuatan yang boleh menggugurkan amalan kamu. Jadi setiap orang kena cek apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang kita tak boleh buat. Di antara perkara yang gugur amalan ini iaitu dari masalah hati, riya, takabur, sum'ah, gugur amalan. Dan juga jangan lupa tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbahaya, kerana orang yang langgar sunnah Nabi di akhirat esok mereka terhalang daripada
sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga satu benda yang cukup menakutkan kita. Baik. Yang terakhir, yang kelima, innal ladzina yaghudduna aswatahum, orang yang merendahkan suara, itulah orang yang Allah Taala uji hati mereka. Jadi Allah Taala uji hati hamba dia tu dengan arahan, dengan larangan. Siapa dia ikut arahan, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu bersih hati. Siapa dia tak ikut arahan, orang itu hati dia kotor, wal iazubillah. Maka orang yang bersih hati, apa dia? Allah Ta'ala nak beri kepada mereka taqwa. Innal ladzina ulaika alladzina amtana Allahu qulubahum littaqwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa, orang yang dibersihkan hati dia dengan cara mana? Dengan cara ikut arahan Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang Tuhan larang, tinggalkan benda bid'ah dengan mungkar. Maka itulah orang yang dibersihkan hati dia. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat yang tidak baik, daripada sifat munafik. Bersihkan lidah kami daripada bercakap benda yang tidak baik, daripada menyebarkan hadis-hadis palsu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersihkanlah anggota mata kami daripada melihat benda-benda yang haram, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.